Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan rakan setugas saya Nabila Khalida dalam Borak Anak Muda BAM kali ini. Dan apabila kita bercakap mengenai negeri Sabah dan Sarawak, semestinya kita akan fikirkan kedua-dua negeri kaya dengan hasil bumi dan budaya unik mereka juga, Nabila. Dan pada masa sama juga sehingga sekarang kita dapat saksikan pembangunan Sabah dan Sarawak masih lagi aktif dibincangkan kerana Sabah Sarawak masih mempunyai jurang besar di antara negeri-negeri lain di Malaysia. Dari segi kepesatan dan tahap kemajuan di teknologi, pendidikan, peluang pekerjaan dan apa yang kita dapat saksikan lagi, Nabila. Dan kita juga akan tetap terus bincangkan perkara ini sehingga kita kuasai setiap peluang untuk diteroka dan juga manfaatkannya sebaik mungkin. Jadi Nina, mari kita mulakan diskusi kita dengan belia di Sabah dan Sarawak. Borak Anak Muda buka ruang bicara kepada Khairul dan Adi Putra menerusi Google Meet untuk kongsikan pandangan mereka. Jadi kita dah tak nak sembang solusi sini sana, tapi kita nak kenal pasti apa action plan yang boleh kita laksanakan segera. Jadi selamat pagi. Selamat pagi kepada Adi Putra dan juga Khairul. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk membincangkan realiti anak muda belia Sabah dan Sarawak ni. Kita dapat lihat bagaimana situasi kita dapat iaitu sistem pendidikan dan peluang pekerjaan ataupun ada aspek lain yang mempunyai masih jurang besar ataupun kekurangan daripada segi sistem di Sabah dan Sarawak. Kita mulakan dengan Khairul dulu. Silakan. Saya ingat bila kita sebutkan bahawa jurang besar untuk Sarawak di dalam bidang-bidang sebagai contoh pendidikan, ekonomi dan dalam peluang pekerjaan. Saya ingat kita perlu lihat daripada beberapa faktor. Apabila kita lihat Sarawak ini sebagai contoh ada sebuah negeri yang luas. Jadi dalam keluasan negeri itu kita ada beberapa kawasan yang mana untuk sampai ke satu-satu tempat itu memerlukan tempoh masa yang agak panjang. Jadi akses kepada perjalanan yang segera untuk sampai kepada satu-satu tempat itu pun main peranan juga. Jadi ini faktor geografi ini mainkan peranan juga di dalam kita melihat kenapa terjadinya jurang yang berlaku seperti yang mana disebutkan tadi. Jadi untuk itu saya ingat selain daripada faktor geografi ini kita perlu lihat kalau daripada sudut contoh peruntukan yang diberikan daripada kerajaan persekutuan sebagai contoh apabila kita bercerita tentang bidang kuasa pendidikan yang letaknya kepada pihak persekutuan, kerajaan persekutuan. Pendidikan ini sendiri memerlukan infrastruktur. Jadi apabila infrastruktur sendiri itu tidak mencukupi ataupun dalam keadaan yang daif, adakah sejauh mana dan secepat mana pihak kerajaan persekutuan dapat menyediakan ataupun menambah baik infrastruktur pendidikan khususnya di kawasan-kawasan pedalaman di dalam negeri Sarawak. Ini sebagai permulaan kita dapat lihat daripada sudut-sudut inilah insya-Allah. Bagaimana pula dengan Adi? Apa isu? Mungkin adakah isu sama seperti di Sabah? Bagaimana dengan Sarawak pula, Adi? First off, saya bersetuju dengan sentimen saudara Khairul mengenai geografi dan kesukaran tampilan. Ringkasnya, bagi kebanyakan anak muda di Sabah terdapat realiti bahawa kos sara hidup telah meningkat dengan pesat dalam tempoh 5 tahun yang lalu disebabkan oleh realiti domestik dan antarabangsa. Ramai orang muda masih mendapati diri mereka tinggal bersama ibu bapa mereka atau perlu menyewa ruang kediaman dengan orang lain dalam situasi yang sama. Pada masa itu, idea pemilikan rumah adalah penunjuk sosial untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi tetap kini. Dalam persekitaran ekonomi semasa ini, pemilikan adalah impian yang fleeting bagi ramai anak muda. Ini disebabkan oleh kekurangan peluang untuk pendidikan dan pekerjaan. Oleh kerana terdapat pilihan yang terhad untuk golongan muda untuk melanjutkan pelajaran dan kerja, anda akan mendapati ramai belia Sabah berpindah ke Semenanjung untuk peluang yang lebih baik untuk mobiliti ekonomi yang lebih tinggi. Tambahan pula, kami telah melihat trend baru golongan muda ini untuk membuka perniagaan kecil mereka sendiri. Namun apabila ia melibatkan peningkatan operasi untuk kasih scale up operations, masih terdapat kekurangan sokongan atau peluang untuk mendapatkan pelaburan. Kerajaan negeri di Sabah telah menyediakan beberapa inisiatif untuk memberikan bantuan, tetapi inilah sekarang bagaimana perniagaan swasta boleh berkembang maju. Kehadiran pelaku swasta diperlukan untuk memupuk ekosistem keusahawan yang lebih kukuh.
Baik, Khairul, mungkin kita bercakap mengenai penghijrahan dari Sabah dan Sarawak kepada Semenanjung, dan ini kita sentuh tentang brain drain. Jadi bagaimana untuk memandang ke hadapan, macam mana untuk mengelakkan ini daripada berlaku lebih lagi pada masa akan datang? Saya ingat bila kita bercerita tentang isu brain drain ni, kita perlu lihat ke mana penghijrahan generasi muda itu berlaku. Kalau penghijrahan tersebut berlaku hanya bersifat domestik, maksudnya masih kekal di dalam Malaysia, tetapi maksudnya berpindah negeri. Yang ini kita tidak berapa khawatir disebabkan oleh kerana satu-satu negeri mungkin belum mencapai satu-satu tahap untuk memberikan peluang pekerjaan ataupun infrastruktur yang mencukupi untuk memberikan kemudahan bagi satu-satu bidang. Sebagai contoh di dalam kajian saintifik, kita perlukan kemudahan yang lebih berteknologi. Jadi ini kalau kita dapat di Kuala Lumpur sebagai contohnya, ini tidak jadi masalah kalau penghijrahan itu berlaku macam tu. Sebab saya ingat salah seorang daripada pemimpin parti kerajaan di dalam negeri Sarawak baru-baru ini menyatakan kalau brain drain itu maksudnya penghijrahan itu berlaku hanya bersifat domestik. Kita tidak risau kerana mereka dapat memperkasakan lagi kemahiran mereka di luar. Tapi yang menjadi masalah apabila brain drain ini berlaku, penghijraan itu berlaku secara kekal tanpa berlakunya sebarang knowledge transfer di antara pihak ataupun generasi kita, bakat-bakat muda kita yang berpindah keluar untuk balik menyumbang kepada negeri asal mereka. Ini yang kita khawatir kalau tidak ada knowledge transfer yang dapat memberi manfaat balik kepada negeri asal mereka. Bagaimana pula dengan kita nak lihat, okey, itu adalah antara isu. Jadi kita nak sentuh sedikit spesifik dengan kerjasama dengan jabatan dan agensi lain serta pemimpin tempatan di peringkat daerah untuk pembangunan Sabah dan Sarawak ni. Bagaimana kita mulakan di Sabah dulu? Isu tempatan memerlukan pengetahuan tempatan. Jika kita boleh mendapatkan agensi yang melaksanakan dan mewujudkan dasar untuk mendapat lebih banyak input daripada pemimpin tempatan, maka ia membolehkan pendekatan yang lebih holistik untuk penyampaian perkhidmatan. Macam minggu lepas, saya sebagai organisasi koordinator untuk ni satu roundtable untuk saya punya company IDS, kerjasama dengan UNICEF Malaysia untuk buatkan satu roundtable tentang climate change and its effects on children. So roundtable ni yang untuk bawakan grup dari government dengan NGO untuk discuss, untuk bincang apa yang boleh buatkan when it comes to working out of silos. Pasal bila nampak policy making, kita selalu nampak the government dengan NGOs tends to work in silos dan jarang akan bekerjasama. So yang penting is you have to inculcate a certain environment that brings forth all these groups from the government to the local leaders in a holistic manner, because we don't want it to be an antagonistic relationship. We want it to be one of cooperation, one of deliberation and discussion. Okay, itu adalah antara yang kita dapat saksikan di Sabah. Dan bagaimana pula dengan Sarawak? Apakah bentuk kerjasama daripada jabatan, agensi yang boleh dilakukan untuk memantapkan lagi pembangunan di Sarawak ni, Khairul? Saya terima kasih kepada Adi apabila dibangkitkan tentang working in silo ni. Sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan kita bekerja secara silo apabila pihak kerajaan, baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri, kebelakangan ini gagal memberikan satu pelan ataupun blueprint yang jelas ke mana hala tuju pembangunan. Sebagai contoh, belia kita nak bawa. Kita tidak kongsikan blueprint ini kepada masyarakat awam, tidak kongsikan blueprint ini kepada organisasi badan bukan kerajaan. Yang sebenarnya kalau kita dapat kongsikan pelan reformasi, kita dapat kongsikan blueprint ini, yang mana kalau ini dah menjadi satu blueprint penting yang utama dapat diimani oleh semua pihak, maka tidak ada isu untuk working in silo. Working in silo ini sebab mereka ingin buat kebaikan, mereka jadi manfaat, tetapi tidak mampu ataupun tidak di-engage oleh pihak kerajaan di dalam memastikan supaya pelaksanaan itu bersifat holistik. Jadi saya setuju kalau boleh elakkan untuk bekerja secara silo dengan cara permulaan usaha untuk menjadikan satu blueprint untuk diimani oleh semua pihak. Jadi kalau barulah kita dapat bercerita tentang bagaimana kita nak dapatkan kerjasama daripada pihak tempatan, pemimpin-pemimpin tempatan.
Kerana dengan cara itu barulah kita semua dapat lihat dengan jelas ke mana hala tuju, apa perancangan, apa pelaksanaan yang kita boleh buat dengan cara kita mempunyai satu wahdatul fikr. Ini yang PMX sebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sebutkan wahdatul fikr untuk memastikan semua pihak ada kesatuan minda nak pastikan supaya yang kita buat ini kita sehati dan sejiwa. Kalau kita tidak ada kesatuan fikiran, maka kita seorang pergi ke utara, seorang pergi ke selatan. Pembangunan akan menjadi sia-sia disebabkan pertindanan bidang kuasa, pertindanan bidang tugas. Akhirnya menyebabkan ketirisan belanjawan disebabkan program yang berulang-ulang tetapi dilaksanakan oleh dua kementerian yang berbeza sebagai contohnya disebabkan kita tidak berkongsi satu pelan utama, blueprint yang sama. Okey, Khairul, bila kita fikirkan jana pendapatan, soal ekonomi dan juga menguruskan perbelanjaan itu sendiri dengan cabaran global yang menyebabkan pendapatan terhad terutama dalam golongan anak muda dan juga pergerakan ekonomi global yang positif tapi masih perlahan. Jadi apakah kesan kepada ekonomi dan rakyat Sabah dan Sarawak sekiranya tiada langkah strategik dan segera untuk menangani cabaran ini? Saya ingat sebagai contohnya apabila kita dengar jawapan-jawapan daripada Menteri Ekonomi kita, Saudara Rafizi Ramli untuk memastikan supaya ekonomi ini dapat ditingkatkan selepas daripada pilihan raya yang lepas. Tapi dalam tempoh masa tersebut, saya ingat perlu ada dijelaskan supaya rakyat faham ke mana kita nak bawa, macam mana kita nak tingkatkan pendapatan rakyat. Kita tidak dapat hadkan perbelanjaan rakyat. Sebagai contoh apabila kita bercerita tentang kadar inflasi yang kekal tinggi 3.8% pada ketika ini, saya ingat di antara benda penting yang kita perlu tekankan adalah bagaimana usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat, bukannya dengan kita menghadkan perbelanjaan rakyat. Sebab perbelanjaan rakyat ini sebenarnya akan lebih meningkatkan lagi ekonomi Malaysia dan negeri itu secara khususnya. Jadi untuk itu, saya ingat di antara usaha kita untuk memastikan supaya ekonomi kita kekal kompetitif di peringkat global dengan cara kita pastikan supaya ada ekosistem perbelanjaan ataupun ekonomi itu berlangsung secara domestik ini dengan hebat. Dengan cara itu baru kita dapat kekalkan perbelanjaan kita kekal di dalam negara dapat dimanfaatkan oleh kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Jadi usaha yang paling penting sekarang ni adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan untuk itu apabila kita bercerita tentang meningkat pendapatan rakyat, kita perlu faham dan jelas bagaimana generasi muda pada hari ini menghadapi satu keadaan khususnya di dalam kalangan golongan keluarga B40 dan ke bawah, mereka ini memerlukan fast money. Jadi apabila mereka memerlukan fast money, mereka perlukan pekerjaan dan to the extent of bagaimana mereka terpaksa mengorbankan pendidikan. Jadi bagaimana usaha kerajaan mungkin dapat lihat bagaimana inisiatif untuk membantu pelajar-pelajar generasi muda ini dalam keadaan mereka bekerja dan dididik melalui sistem pendidikan tertiary dalam masa yang sama. Baik, itu adalah antara kesan yang dapat dirasai oleh belia di Sarawak dan kita ingin ketahui bagaimana pula dengan kesan ataupun impak yang dihadapi oleh belia-belia di Sabah, rakyat di Sabah. Tapi sebelum itu, Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda pada kali ini. Baik, kita teruskan saja perbincangan kita bersama tetamu kita Khairul dan juga Adi. Okey, bercakap mengenai ekonomi. Sabah dan Sarawak merupakan lokasi yang strategik untuk pelaburan dan juga trading. Jadi, apakah usaha Sabah untuk Sarawak sendiri bangunkan bakat yang cekap sedia ada di tempatan dan juga untuk menguruskan pelaburan ini? Kita mulakan dengan Adi dulu. Okey, kaitkan dengan industri-industri yang di Sabah. Sabah telah banyak bergantung pada industri pelancongannya di mana orang muda bekerja. Dengan pandemik untuk COVID yang menghadkan perjalanan ini telah mengakibatkan banyak kehilangan pekerjaan dan kehilangan peluang untuk faedah ekonomi. Inilah antara faktor yang menyebabkan golongan muda-muda berniaga sendiri setelah menghadapi kesukaran cari kerja.
Dan pertamanya kita kena tahu apa yang kita maksudkan dengan government assistance atau kebajikan untuk alleviate isu macam ni. Kerajaan telah menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berpatutan subsidi dan pemberian wang tunai kepada masyarakat yang berada dalam kategori P40. Namun ini mewujudkan peningkatan pergantungan kepada kerajaan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan cekap. Ini takluk kebajikan kepada keupayaan pemimpin, dan jika pemimpin tidak dapat melakukannya dengan baik seluruh, sistem kebajikan akan terganggu. Saya masih ingat di United Kingdom di bawah kerajaan Labour yang dipimpin oleh Tony Blair, sejumlah besar wang kerajaan telah dibelanjakan untuk meningkatkan the National Health Service atau NHS dan sistem pendidikan. Bagi kebanyakan orang ini adalah zaman kebilangan untuk golongan British, tetapi ia menghadapi kesukaran apabila kepimpinan putuskan untuk memasuki perang Iraq dan membawa kepada krisis kewangan pada 2008. Justru kepimpinan perlu dapat mengimbangi kebajikan yang mampan dan memerlukan pandangan jauh untuk sebarang titik kesilapan untuk mencegah atau menghadkan kesan negatif. Ini bermakna perlu ada beberapa tahap disiplin politik atas pemimpin politik kita, penjawat awam yang responsif dan rakyat yang sanggup mempertanggungjawab mereka. Ini tiga aspek negara ini mesti ditegur. Ini kaitkan dengan idea of good governance. Kalau tidak good governance, memang apa-apa polisi atau dasar yang kita melaksanakan memang akan terganggu atau will definitely won't receive the positive effects that we expect from these policies. Apa pula pendapat Khairul? Macam mana nak tingkatkan dan mengekalkan sektor pelaburan terutama di Sarawak? Apabila bercerita tentang pelaburan ni, saya suka nak berkongsi apabila cara untuk kita manfaatkan satu-satu bakat adalah dengan cara kita membina platform bagi dia berkarya. Sebagai contoh, kalau orang yang suka melukis, kita buat satu platform untuk dia tonjolkan bakat, untuk dia nampak dapat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat yang dapat mengenali karya dia. Dalam konsep yang sama, apabila kita ada ramai generasi muda yang minat kepada pelaburan, jadi dengan cara bagaimana untuk kita pastikan pelabur-pelabur generasi muda yang bersifat individual ini dapat dihimpunkan untuk supaya pelaburan tersebut memberi manfaat secara menyeluruh, bukan setakat kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada komuniti, kepada peringkat yang lebih tinggi institusi masyarakat, institusi negeri dan peringkat persekutuan. Oleh itu saya ingat antara usaha yang boleh kita buat adalah dengan membina lebih banyak lagi platform yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk pelabur-pelabur individu golongan generasi muda ini berkarya untuk dapat mereka melabur, diberikan modal sebagai contohnya. Dan mereka ini adalah golongan kadang-kadang yang melabur secara full time. Saya ingat salah satu institusi ataupun platform yang dibina oleh Sarawak yang boleh dijadikan sebagai contoh, namun mungkin belum dibuka ataupun tidak ada inisiatif untuk mendekati generasi muda, tapi boleh dipikirkan apabila Sarawak adanya Sarawak Sovereign Wealth Fund. Dan ini adalah salah satu platform yang cukup sesuai kalau dapat dilibatkan generasi muda untuk turut belajar dan menyumbang bakat mereka di dalam memastikan apa objektif penubuhan Sarawak Sovereign Wealth Fund ini dapat mencapai objektifnya. Baik, sudah tentu apabila bercakap mengenai Sabah dan Sarawak, kita nak kurangkan jurang itu mungkin daripada dalam aspek merangkumi pembangunan, ekonomi, isu pengangguran dan juga peluang pekerjaan. Tapi sekarang ini kita nak sentuh bagaimana pula dengan tahap level pendigitalan dengan ekonomi digital di Sabah dan Sarawak. Kita sudah tentu kita mahu lihat di manakah kita sekarang Sabah dan Sarawak dengan digital. Adakah sudah menggunakan 5G ataupun telah menerapkan semua aspek digital mungkin daripada komuniti perniagaan, pendidikan dan pekerjaan. Bagaimana? Kita mulakan dengan Khairul dulu. Saya ingat bila kita nak kurangkan jurang yang merangkumi aspek pembangunan ekonomi dengan cara pendigitalan inisiatif-inisiatif kita ini, saya ingat dia tidak dapat dilaksanakan secara 100% khususnya di Sarawak sebagai contoh. Sebab dengan latar bentuk topografi Sarawak yang berbukit bukau dan ada tempat yang mungkin terlalu jauh, tidak ekonomikal kalau kita tiba-tiba buat satu pencawang yang hanya sekadar untuk sekumpulan komuniti yang tidak ramai. Jadi oleh itu saya ingat selain daripada cara sebegitu, kita perlu lihat bagaimana usaha lain untuk pastikan supaya digitalisasi ini dapat dimanfaatkan secara holistik, bukan hanya dengan cara akses kepada usaha untuk akses kepada internet sebagai contoh.
Jadi ini boleh dilihat bagaimana kita nak pastikan supaya satu-satu tempat itu dengan cara kita meramaikan orang, penghijrahan berlaku kepada satu-satu tempat yang kecil ataupun mengekalkan komuniti itu untuk mereka berkembang biak di dalam satu-satu kawasan. Dengan cara itu lebih untuk kita dapat justify atau kita rationalkan kenapa kita perlukan dan satu-satu pencawang sebagai contohnya untuk kita pastikan kawasan itu dapat dibangunkan dengan lebih besar. Kerana itu kalau kita nak tingkatkan, kita nak kurangkan jurang digital ini, pendidikan penting. Sebab kalau kita setakat berikan keperluan daripada sudut fizikal, tetapi kita tidak lengkapkan pula dengan daripada sudut etika. Kenapa? Bagaimana cara untuk kita manfaatkan digitalisasi ini pun tidak akan menjadi satu manfaat untuk negara. Malah ini akan menjadi satu kerugian disebabkan timbulnya fake news, timbulnya isu-isu etika di dalam penggunaan internet. Jadi sebarang pembangunan material untuk kita digitalization of the state perlu seiring dengan usaha untuk kita lihat bagaimana etika itu turut dapat diterapkan di kalangan pengguna-pengguna yang memanfaatkan digitalization di dalam negeri ini. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen kita Borak Anak Muda pada kali ini, saya nak dengarkan harapan Adi. Apakah harapan Adi untuk Sabah untuk Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari di Dewan Rakyat nanti? Apakah harapan dalam Belanjawan 2023 untuk mantapkan lagi transformasi di Sabah? Adi? Kalau mau tengok dari segi harapan, memang susah mau tengok pasal ini adalah isu besar dan pasti menjadi kepimpinan negara. Jadi saya akan cuba jawab dari aspek pengagihan, distribution. Bajet itu memerlukan penambahbaikan dalam pengagihan kepada kerajaan negeri. Pengagihan keperuntukan dari Persekutuan ke negeri sentiasa mengikut case by case basis. Ini telah menyebabkan peruntukan untuk Sabah tidak dapat digunakan sepenuhnya, mengakibatkan kehilangan peluang untuk memajukan lagi kawasan keutamaan atau priority areas di Sabah. Kita boleh bermain-main dengan jumlah, menambah atau mengurangkan bajet yang diperuntukkan. Tetapi pada penghujung hari, jika peruntukan itu tidak memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat, maka ia adalah bajet yang memerlukan pembetulan serius dalam setiap aspek. Ada juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim ada sebut yang allocation untuk projek yang bukan lebih 50 juta ringgit will only need clearance from the state government. Tak payah pergi Menteri Kewangan di federal. Tetapi ini yang I'm trying to say, yang distribution dia yang penting. Yang kalau bajet ni mau jadi yang holistic, it must account for the fact that selalu ada ni birokrasi atau red tape bila ada mau buat projek untuk naikkan develop Sabah. Has to go through federal punya oversight. Then this is a very huge situation that kasih panjangkan tempo untuk selesaikan projek-projek development di Sabah. Baik, bagaimana pula dengan Khairul? Apakah harapan untuk segerakan transformasi di Sarawak? Silakan Khairul. Harapan saya apabila dibentangkan Belanjawan 2023 ini, we need to honour whatever that has been provided in the Federal Constitution. Sebagai contoh, apabila ada di dalam Perlembagaan Persekutuan janji jaminan Kerajaan Persekutuan untuk menyalurkan sejumlah wang untuk pembangunan di peringkat negeri, khususnya untuk Sabah dan Sarawak. Ini adalah hak yang telah terangkum di dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah dipersetujui di dalam Malaysian Agreement 1963 dan ini perlu dihormati oleh semua pihak daripada Kerajaan Persekutuan dan peringkat kerajaan negeri. Dan saya ingat Belanjawan 2023 perlu mengambil pertimbangan besar untuk perkara ini, khususnya untuk menyelesaikan isu-isu penaik tarafan, penambahbaikan, infrastruktur, pendidikan, kesihatan sebagai contoh yang mana seharusnya berada di dalam bidang kuasa dan bidang tugas Kerajaan Persekutuan. Dan saya ingat di antara perkara yang saya ingat telah dibangkitkan beberapa kali oleh pemimpin kerajaan negeri Sarawak untuk pastikan supaya untuk elakkan, untuk selesaikan masalah ini supaya tidak berulang. Infrastruktur yang teruk, pendidikan dan kesihatan, khususnya di peringkat pedalaman, beri negeri Sarawak the jurisdiction, the power for us to actually develop our own health and education infrastructure. Jadi ini di antara rayuan dan perbincangan di peringkat Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri. Dan ini adalah salah satu berita baik kalau Kerajaan Persekutuan dapat memberikan bidang kuasa ini kepada Kerajaan Negeri Sarawak.
Baik, ini adalah antara harapan dan solusi untuk kita beri keutamaan dalam Belanjawan 2023 untuk kita memperkukuhkan lagi pembangunan di Sabah dan Sarawak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Adi Putra, merupakan pegawai penyelidik IDS Sabah, dan Khairul Anwar, Syazali, aktivis belia, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam asrawani.com serta semua platform digital Asrawani. Dan sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rozman. Dan saya Nabila Khalila. Salam hormat.